Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuani Sunti Kumasri. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang kajian saya. Tajuk adalah faktor minat, faktor guru dan faktor ibu bapa sebagai faktor penyumbang kepada pemilihan mata pelajaran ekonomi asas sebagai subjek elektif dalam kalangan pelajar tingkatan 4 di sekolah-sekolah terpilih daerah Sungai Pedani, Kedah. Yang pertama adalah pengenalan kajian. Untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berprestij tinggi, Kerajaan Madani telah melakukan ataupun melaksanakan beberapa inisiatif seperti memperuntukkan 100 juta ataupun memperluaskan untuk bantuan BKP ataupun KUAM kepada semua murid. Yang kedua adalah mata pelajaran ekonomi ini diperkenakan oleh dalam sistem pendidikan negara oleh pihak kerajaan di sekolah menengah merupakan satu tindakan yang tepat. Jadi kekurangan ilmu ekonomi ini akan mengakibatkan impak negatif kepada pembangunan modal insan ataupun mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terbantut. Jadi mata pelajaran ini ditawarkan kepada pelajar tingkatan 4 dan 5 sebagai penyediaan kepada mereka untuk melanjutkan pelajaran. Seterusnya adalah penyertaan masalah. Disebabkan mata pelajaran ekonomi asas ni dikelaskan di bawah subjek elektif, jadi tidak semua pelajar mahu memilih subjek elektif ini. Jadi ia menunjukkan fenomena kemerosotan dalam bilangan calon SPM yang mengambil mata pelajaran ini. Seperti dalam jadual, fenomena kemerosotan berlaku daripada tahun 2018 hingga tahun 2022, iaitu fenomena kemerosotan murid yang memilih mata pelajaran ini menjadi serius apabila punca ataupun faktor tidak diketahui, dan masalah ini akan bertambah rumit dan kompleks jika faktor penyebabnya tidak dikenal pasti dan ditangani dengan segera. Beberapa objektif telah ditetapkan oleh pengkaji dalam kajian ini. Jadi pertama adalah untuk mengkaji faktor-faktor pemilihan. Yang kedua adalah menentukan faktor dominan. Yang ketiga adalah mengenal pasti sekiranya terdapat perbezaan skor min signifikan di antara jantina. Seterusnya adalah mengenal pasti sekiranya terdapat perbezaan skor min signifikan di antara bangsa. Seterusnya adalah untuk mengenal pasti perbezaan skor min signifikan di antara tahap sosioekonomi keluarga. Yang keenam adalah untuk mengkaji hubungan antara faktor minat terhadap grade prestasi murid. Seterusnya adalah untuk mengkaji hubungan di antara faktor guru terhadap prestasi, dan akhir sekali adalah untuk mengkaji hubungan di antara faktor ibu bapa terhadap grade prestasi. Terdapat 7 item metodologi kajian. Yang pertama adalah populasi kajian. Populasi adalah murid tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran ekonomi asas. Jadi jumlah keseluruhan adalah 420. Yang kedua adalah sampel kajian, di mana seramai 201 orang menjadi sampel kajian. Penentuan sampel adalah melalui ataupun berdasarkan jadual Carnegie dan Morgan. Yang ketiga adalah lokasi kajian. Kajian dijalankan di sekolah-sekolah terpilih di sekitar Sungai Pedani, Kedah. Jadi terdapat 9 buah sekolah yang menawarkan subjek ekonomi asas dan ia menjadi lokasi kajian. Seterusnya adalah reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengaplikan kajian deskriptif tinjauan ataupun soal selidik. Seterusnya adalah instrumen kajian. Pengkaji menggunakan soal selidik berstruktur dalam kajian ini, iaitu terdapat 4 bahagian, iaitu bahagian A iaitu bahagian demografi, B bahagian faktor minat, C bahagian faktor guru, dan D faktor ibu bapa. Seterusnya adalah kajian rintis. Kajian rintis telah dilaksanakan kepada 40 orang murid dari sekolah bukan sekolah yang terpilih menjadi lokasi kajian. Jadi nilai Cambridge Alpha yang didapati adalah 0.957. Jadi item dalam soal selidik itu merupakan item yang kukuh.
Seterusnya adalah analisis data. Pengkaji menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi, iaitu ujian T dan analisis korelasi. Okay, dalam profil responden kajian, yang pertama adalah jantina. Majoriti jantina responden adalah dalam kalangan pelajar lelaki, iaitu bersamaan dengan 106 orang berbanding pelajar perempuan. Seterusnya adalah umur, di mana seramai 201 orang berumur 16 tahun, kerana 16 tahun merupakan kriteria kelayakan kajian. Seterusnya adalah grade prestasi. Majoriti responden mendapat grade prestasi B berbanding grade A, C dan D. Seterusnya adalah bangsa. Majoriti bangsa Bumi Putera dalam kajian ini, iaitu seramai 108 orang. Seterusnya adalah tahap sosioekonomi keluarga, iaitu responden adalah dalam kalangan keluarga yang berpendapatan rendah, iaitu 157 orang. Seterusnya adalah laporan dapatan kajian. Yang pertama adalah analisis faktor-faktor pemilihan yang mempengaruhi pemilihan mata pelajaran ekonomi asas sebagai subjek elektif dalam pelajar tingkatan 4. Okey, pengkaji telah membahagikan kepada faktor dalaman, faktor luaran, faktor lain, faktor minat, faktor guru dan faktor ibu bapa. Untuk faktor dalaman adalah jangkaan masa depan mencatat nilai scoring yang tinggi, iaitu 4.38. Faktor luaran adalah persekitaran sekolah, iaitu 4.45. Faktor lain adalah kepuasan dan kepercayaan diri, mencatat 4.38. Faktor minat mencatat 4.28. Faktor guru mencatat 4.36 dan akhir sekali adalah faktor ibu bapa mencatat scoring 4.31. Seterusnya adalah analisis faktor dominan yang mempengaruhi pemilihan mata pelajaran ekonomi asas sebagai subjek elektif. Di antara ketiga-tiga faktor, faktor guru merupakan faktor dominan kerana ia mencatatkan nilai scoring yang tinggi. Jadi pemilihan subjek ini adalah kerana guru yang menyebabkan murid memilih jurusan ekonomi ini. Okay, dapatan ini selari dengan dapatan Awanis 2016, di mana menurut beliau faktor guru berada pada tahap tinggi kerana menurut Awanis perkara ini disebabkan pemilihan bidang pelajaran adalah berkait rapat dengan pencapaian akademik murid. Jadi murid tu lebih cenderung untuk berpaling kepada guru tentang apa jua yang berkaitan dengan pencapaian akademik mereka. Yang ketiga adalah analisis perbezaan scoring signifikan di antara jantina. Okey, yang pertama adalah faktor minat. Dapatan mendapati terdapat perbezaan scoring signifikan di antara jantina, dan dapatan ini disokong oleh Smith and Jones pada tahun 2021. Yang kedua adalah faktor guru, di mana dapatan mendapati terdapat perbezaan scoring signifikan di antara pelajar lelaki dan perempuan, di mana dapatan ini disokong oleh Browns and Johnson pada tahun 2022. Yang akhir sekali adalah faktor ibu bapa, di mana dapatan menunjukkan terdapat perbezaan scoring signifikan di antara pelajar lelaki dan perempuan, dan dapatan ini disokong oleh Garcia and Martinez pada tahun 2023. Seterusnya adalah analisis perbezaan scoring signifikan di antara bangsa. Yang pertama adalah faktor minat. Dapatan mendapati tidak terdapat perbezaan scoring signifikan di antara bangsa, dan dapatan ini disokong oleh kajian oleh Wong pada tahun 2020. Yang kedua adalah faktor pengaruh guru, di mana dapatan mendapati tidak terdapat perbezaan scoring signifikan di antara bangsa, dan dapatan ini disokong oleh Browns and Johnson pada tahun 2022. Seterusnya adalah faktor pengaruh ataupun sokongan ibu bapa. Dapatan mendapati terdapat perbezaan scoring signifikan di antara bangsa, dan penemuan ini sejajar dengan kajian yang dilakukan oleh Chen dan Wang pada tahun 2019.
Yang kelima adalah analisis perbezaan skor min signifikan di antara tahap sosioekonomi keluarga, iaitu rendah dan tinggi. Yang pertama adalah dalam faktor minat, dapatan mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap sosioekonomi keluarga, dan dapatan ini disokong oleh Johnson and Smith pada tahun 2020. Yang kedua adalah faktor guru, dapatan mendapati terdapat perbezaan skor min signifikan di antara tahap sosioekonomi keluarga, dan dapatan ini disokong oleh Smith and Brown pada tahun 2021. Yang ketiga adalah dalam faktor sokongan ibu bapa, dapatan menunjukkan terdapat perbezaan skor min signifikan di antara tahap sosioekonomi keluarga, dan dapatan ini disokong oleh Ahmad dan Tan pada tahun 2020. Yang keenam adalah analisis hubungan faktor minat dengan prestasi. Nilai faktor minat tidak melebihi nilai signifikan, tetapi perkali korelasi menunjukkan negatif. Oleh itu, terdapat hubungan negatif signifikan di antara faktor minat terhadap grade prestasi. Dapatan ini mendedahkan bahawa terdapat perkaitan negatif yang ketara antara komponen minat dan grade prestasi, dan dapatan ini disokong oleh Abdullah pada tahun 2021, dan kajian tersebut menunjukkan walaupun terdapat minat yang kukuh dalam bidang tertentu, hubungan antara minat dan pencapaian tidak semestinya linear. Analisis yang seterusnya adalah analisis faktor guru terhadap grade prestasi. Dapatan mendapati nilai untuk faktor guru tidak melebihi nilai signifikan, tetapi dapatan menunjukkan analisis korelasi negatif, iaitu terdapat hubungan negatif signifikan di antara faktor guru terhadap grade prestasi. Dapatan ini menunjukkan bahawa walaupun pemboleh ubah guru dilihat sebagai signifikan dalam menentukan kejayaan murid, penilaian murid yang baik terhadap pengajar tidak selalunya sepadan dengan peningkatan pencapaian, dan dapatan ini disokong oleh kajian Lee dan Tan pada 2018 yang menekankan tentang perkaitan faktor lain dalam pencapaian akademik. Analisis yang terakhir adalah analisis hubungan faktor ibu bapa dengan grade prestasi. Nilai signifikan untuk faktor ibu bapa menunjukkan tidak melebihi nilai signifikan P sama dengan 0.05, dan perkali korelasi menunjukkan hubungan positif. Oleh itu, terdapat hubungan positif signifikan di antara faktor ibu bapa dengan grade prestasi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kehadiran dan sokongan ibu bapa mempunyai hubungan positif yang besar dengan kejayaan murid dalam ekonomi asas. Dapatan ini ataupun penemuan ini selaras dengan penyelidikan dari Ahmad dan Rahman pada tahun 2022, di mana kajian tersebut menekankan tentang kepentingan ibu bapa dalam menyokong pendidikan anak-anak mereka. Kajian ini telah merungkai pelbagai persoalan kajian. Secara kesimpulannya, kajian ini penting untuk melihat punca kemerosotan murid yang mengambil mata pelajaran ekonomi asas sebagai subjek elektif. Kajian ini diharapkan agar pihak berkepentingan seperti guru, kaunselor, pentadbir sekolah, ibu bapa dan Kementerian Pendidikan Malaysia dapat mempertingkatkan daya usaha untuk menarik lebih ramai murid mengambil jurusan ekonomi ataupun mengambil bidang subjek ekonomi ini. Hal ini dapat membantu meningkatkan pembangunan modal insan yang telah direncanakan oleh pihak kerajaan. Sekian, terima kasih.